Selamat datang saudara-saudari. Hari ini kita mau mendengar kisah rasul-rasul babak keempat. Petrus dan Yohanes di hadapan majlis agama. Petrus dan Yohanes masih berkata-kata kepada orang ramai apabila imam-imam ketua pengawal rumah Tuhan dan beberapa orang Saduki datang. Mereka marah kerana Petrus dan Yohanes mengajar orang ramai bahawa Yesus sudah dibangkitkan daripada kematian. Hal itu membuktikan bahawa orang mati akan dibangkitkan. Oleh itu, mereka menangkap kedua-dua orang rasul itu. Mereka ditahan di dalam penjara sehingga esok kerana hari sudah petang. Tetapi banyak orang yang mendengar perkabaran itu percaya kepada Yesus. Bilangan mereka bertambah sehingga kira-kira 5,000 orang. Pada hari berikutnya, para pemimpin bangsa Yahudi, pemimpin masyarakat Yahudi dan guru Taurat berkumpul di Yerusalem. Mereka menjumpai Imam Agung, Hanas dan Kayafas, Yohanes, Alexandra dan semua orang yang tergolong dalam keluarga iman agung. Mereka menyuruh rasul-rasul itu berdiri di hadapan mereka lalu bertanya, "Bagaimanakah kamu menyembuhkan orang lumpuh itu? Dengan kuasa apa atau dengan kuasa siapa kamu melakukan hal itu?" Petrus yang dikuasai oleh Roh Allah menjawab. "Tuan-tuan pemimpin bangsa Yahudi dan pemimpin masyarakat Yahudi. Agaknya hari ini kami disoal kerana kami telah berbuat baik kepada orang lumpuh itu dan kerana tuan-tuan mahu tahu bagaimana dia disembuhkan. Tuan-tuan dan semua orang Israel harus tahu bahawa orang ini yang berdiri di hadapan tuan-tuan sudah sembuh kerana kuasa Yesus Kristus orang Nazaret itu. Tuan-tuan sudah menyalibkan dia, tetapi Allah sudah membangkitkan dia daripada kematian. Yesuslah yang dimaksudkan oleh ayat ini dalam Alkitab. Batu yang kamu pembina bangunan buang ternyata menjadi batu yang paling utama. Hanya melalui Yesus orang diselamatkan, kerana di seluruh dunia tiada orang lain yang dapat kekuasaan daripada Allah untuk menyelamatkan kita. Ayat 12. Hanya melalui Yesus orang diselamatkan, kerana di seluruh dunia tiada orang lain yang dapat kekuasaan daripada Allah untuk menyelamatkan kita. Anggota-anggota majlis agama hairan melihat keberanian Petrus dan Yohanes. Apabila mereka tahu bahawa kedua-dua orang rasul itu orang biasa yang tidak berpendidikan, orang biasa yang tidak berpendidikan. Lalu mereka sedar bahawa kedua-dua orang itu sahabat karib Yesus.
Tetapi mereka tidak dapat berkata apa-apa kerana mereka melihat orang yang disembuhkan itu berdiri di situ bersama-sama Petrus dan Yohanes. Oleh itu, mereka menyuruh kedua-dua orang rasul itu keluar dari bilik majlis agama. Lalu mula berunding. Mereka bertanya, apa yang harus kita lakukan terhadap kedua-dua orang ini? Semua orang yang tinggal di Yerusalem tahu bahawa mujizat yang luar biasa itu dilakukan oleh mereka. Kita tidak dapat menafikannya. Tetapi, supaya perkara ini tidak tersebar lebih luas lagi di kalangan orang ramai, baiklah kita berikan amaran kepada mereka supaya jangan berkata-kata lagi kepada sesiapa dengan nama Yesus. Lalu mereka memanggil kedua-dua orang rasul itu masuk kembali dan melarang mereka menyebut nama Yesus atau mengajar dalam nama Yesus. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab, pertimbangkan sendiri mana yang benar di sisi Allah. Taat kepada tuan-tuan atau taat kepada Allah. Ya, kita selalu mesti memilih pilihan ini. Taat kepada tuan-tuan atau taat kepada Allah. Kami tidak dapat berhenti berkata-kata tentang apa yang sudah kami lihat dan dengar. Anggota-anggota majlis agama memberikan amaran yang lebih keras lagi, lalu membebaskan kedua-duanya. Mereka tidak dapat mencari alasan untuk menghukum Petrus dan Yohanes, kerana semua orang memuji-muji Allah bagi peristiwa itu. Orang yang mengalami kesembuhan yang menghairankan itu berumur lebih daripada 40 tahun. Pengikut Yesus berdoa, meminta keberanian. Ayat 23. Setelah Petrus dan Yohanes dibebaskan, mereka kembali kepada sahabat-sahabat mereka dan menceritakan segala yang dikatakan oleh ketua-ketua imam dan para pemimpin masyarakat Yahudi. Apabila pengikut-pengikut Yesus mendengar hal itu, dengan sehati mereka berdoa kepada Allah. Ya Tuhan, Engkau sudah menjadikan langit, bumi dan laut dengan segala isinya. Dengan roh kamu Allah. Engkau pernah berfirman melalui nenek moyang kami, Daud hamba kamu. Mengapa orang bukan Yahudi marah? Mengapa bangsa-bangsa lain membuat pakatan yang sia-sia? Mengapa bangsa-bangsa lain membuat pakatan yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap sedia untuk berperang dan para penguasa berkumpul untuk melawan Tuhan dan penyelamat yang diutus oleh Allah. Ya, ini ayat sangat menyedihkan kerana kita mahu melawan Tuhan. Ampunilah kita, ya Tuhan. Ayat 27. Memang benar Herodias dan Pontius Pilate
mengadakan pertemuan dengan orang bukan Yahudi dan orang Israel di kota ini untuk melawan Yesus, hamba kamu yang suci, yang engkau jadikan penyelamat. Mereka bersatu untuk melakukan segala yang telah engkau tetapkan terlebih dahulu akan berlaku. Engkau dapat menetapkan demikian kerana kekuasaan dan kehendak kamu. Tetapi sekarang, ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengecam kami. Lihatlah Tuhan, bagaimana mereka mengancam kami. Tolonglah kami, hamba-hamba kamu, memberitakan perkabaran kamu dengan penuh keberanian. Tunjukkanlah kuasa kamu supaya orang sakit disembuhkan. Hendaklah mujizat dan keajapan berlaku dengan kuasa Yesus, hamba kamu yang suci. Setelah mereka selesai berdoa, tempat mereka berkumpul itu bergoncang. Mereka semua dikuasai oleh Roh Allah dan mula menyampaikan perkabaran daripada Allah dengan penuh keberanian. Pengikut Yesus berkongsi milik. Ayat 32. Semua pengikut Kristus hidup sehari dan sefikiran. Tidak seorang pun menganggap apa yang dimilikinya kepunyaan dirinya sendiri. Mereka saling berkongsi milik. Dengan kuasa yang besar, rasul-rasul itu memberikan kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Oleh itu, Allah sangat memberkati mereka. Tidak seorang pun di kalangan mereka kekurangan apa-apa. Mereka yang memiliki tanah atau rumah menjual harta mereka, lalu mereka menyerahkan hasil penjualan itu kepada rasul-rasul. Kemudian, wang itu dibahagi-bahagikan kepada setiap orang yang memerlukannya. Begitu juga halnya dengan Yusuf. Dia seorang keturunan Levi yang lahir di Siprus. Rasul-rasul juga menyebut dia Barnabas, yang bererti penggalak. Dia menjual sebidang tanah yang dimilikinya, lalu membawa dan menyerahkan wangnya kepada rasul-rasul. Ini adalah kisah rasul-rasul babak keempat. Dalam ayat 30 kita tengok, tunjukkanlah kuasamu supaya orang sakit disembuhkan. Hendaklah mujizat dan keajapan berlaku dengan kuasa Yesus, hamba-Mu yang suci. Kita tahu dalam dunia ini kegelapan itu sangat mendalam. Kita yang percaya kepada Yesus menjadi api yang boleh menerangkan kegelapan dalam nama Yesus. Itulah Tuhan menyuruh kita pergi ke setiap tempat, seluruh bumi, supaya berita baik boleh dikabarkan. Mujizat Tuhan boleh berlaku. Orang yang sakit disembuhkan dan orang yang dirasuk jahat, iman yang jahat boleh dikeluarkan dan dipulihkan untuk menyebarkan ayat dan berita baik Tuhan. Ya, ini adalah babak keempat. Biar Tuhan memberi kita keberanian untuk menyebarkan perkabaran baik ini.
Dalam nama Yesus, kita berdoa. Amin. Shalom.